Tadi sabda lah Cakap. macam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung Rampai Pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda ingin kita kongsikan terlebih dahulu keadaan cuaca di daerah Temburong pada pagi ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun je perancangan maupun urusan bus kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kami juga mengharapkan Auda dalam keadaan yang sihat walafiat hendaknya. Kepada bus kita yang mempunyai temu janji pada hari ini, jangan lupa temu janji bus kita hari ini hari Khamis 11 Januari 2024 dan ingin saya maklumkan juga ya mengenai dengan gerai permata hijau yang hanya dibukakan setiap hari Khamis hingga Ahad sahaja bermula pada jam 4.30 petang bertempat di Pekan Bangar berhampiran dengan bangunan jabatan-jabatan kerajaan daerah Temburong. Barangkali ada di antara bis kita yang ingin ataupun berhasrat ya untuk berkunjung ke daerah Temburong, datanglah untuk menyaksikan dengan lebih dekat lagi jual-jualan yang dijual sepanjang gerai permata hijau yang hanya dibukakan setiap hari Khamis hingga Ahad sahaja. Ya, Auda, itu dia maklumat semasa yang dapat saya kongsikan bersama dengan Auda. Seterusnya kita terus saja menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita. Kita saksikan bersama. Al-Quran ini adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi yang dibaca secara mutawatir, diriwayatkan secara mutawatir dan hujung-hujungnya ia adalah dibaca untuk tujuan ibadah. Itu definisi ahli fikih, bukan dalil. Bengkel rawatan secara Islam telah diadakan baru-baru ini di Masjid Kampung Labu Estate, daerah Temburong. Bengkel ini dianjurkan bersama oleh penduduk Mukim Labu dan perwakilan masjid, surau dan balai ibadat daerah Temburong. Telah membawakan bengkel yang disampaikan oleh seorang kaunselor dari Jabatan Perkhidmatan Awam Negara Brunei Darussalam. Bengkel Tibbul Islam atau juga dikenali sebagai bengkel rawatan secara Islam adalah salah satu perubatan dari salah satu cabang sains kesihatan berkenaan diagnosis, rawatan dan pencegahan penyakit. Ianya melibatkan amalan penjagaan kesihatan bagi mengekal dan mengembalikan kesihatan seseorang. Merangkumi sejarah rawatan Islam ini, tidak dapat dinafikan bahawa manusia berubat semenjak dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam melalui kaedah tajrib yakni uji eksperimen melalui wahyu dan petunjuk Allah. Jika tajrib itu berhasil, maka ia diistilahkan sebagai mujarab yakni selulu dan hasil mujarab itu dikumpul dalam satu kumpulan yang dinamakan mujarobat yakni hasil-hasil diakui mujarabnya. Punca-punca penyakit iaitu berpunca dari permakanan dan minuman, dari keturunan dan genetik, dari kemalangan, dari pencemaran, dari jangkitan virus atau wabak, dari emosi dan perasaan dan juga dari gangguan mistik atau misteri. Dari perubatan atau rawatan cara Nabi SAW adalah dengan menggunakan kaedah rawatan secara semula jadi atau bahan-bahan semula jadi atau dengan berbakam dan juga menggunakan kaedah ruqyah atau doa-doa khusus dan kombinasi bahan dan doa. Dari surah Al-Isra ayat 82 terjemahannya. Dan kami turunkan dari Al-Quran yakni sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Untuk mengetahui punca dan jenis penyakit itu, kita perlu tahu penyakit terbahagi kepada dua jenis, iaitu penyakit lahiriah, jasmani dan penyakit rohaniah, misteri, mistik. Penyakit lahiriah insya-Allah boleh diikhtiarkan dengan cara moden
berjumpa dengan doktor atau pakar perubatan, sama ada secara konvensional yakni moden atau alternatif, dan penyakit rohaniah yang berunsurkan misteri dan mistik hanya boleh dirawat melalui perawat yang khusus. Melalui bengkel yang diadakan pada hari berikut, para pakar konselor juga berkesempatan menunjukkan amalan ikhtiar untuk rawatan penyakit dengan menggunakan bahan-bahan semula jadi, antaranya ialah air. Salah satu bahan utama dalam rawatan Islam ialah penggunaan air, sama ada untuk diminum atau mandi atau sapu. Diriwayatkan dari surah Qaf ayat 9 terjemahannya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah yakni banyak manfaat. Air juga merupakan sumber kehidupan. Diriwayatkan dari surah Al-Anbiya ayat 30 terjemahannya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Dapat disimpulkan, rawatan perubatan Islam masih lagi relevan di mata masyarakat pada hari ini. Setiap perubatan yang diamalkan tidak kira moden atau tradisional, mempunyai kebaikan dan bertujuan untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk berikhtiar dalam mengubati penyakit yang dialami asalkan ia berlandaskan syariat yang benar dan halal di sisi agama. Sungguh pun begitu, masyarakat diingatkan agar tidak mudah percaya dengan tipu helah sesetengah perawat yang tidak bertanggungjawab dan menyalahgunakan kemahiran mereka untuk mengaut keuntungan. Sebaliknya, menggunakan khidmat rawatan daripada mereka yang menggunakan saluran yang betul.